Soalan subjektif nombor 22. Dalam rajah 1, B, C, E, F dan A, C, D ialah garis lurus. Hitung nilai tan X. Okey, tan X kita berada di sini ya. Ni tan X ni kat luar ni ya. Okey. So, untuk tan X, macam mana kita nak kira tan X? Kita kenalah ada rumus tangent iaitu TOA. Okey. Tangent X sama dengan opposite bahagi adjacent. Okey, TOA. So, kalau kita tengok, sudut X kita berada di luar ni. Okey, maksudnya dia berada pada sukuan yang kedua. So, kita akan ambil nilai pada sukuan yang pertama dulu sudut sepadan dia, jadi dia berada di dalam sini. Okey, X yang berada di dalam, kita akan kira yang ni. Okey, so untuk TOA, opposite dia adalah yang ni ni CD, ni opposite. Bahagi dengan A dia adalah yang ini. Okey, ni adalah A dia. Tapi untuk segitiga CDE langsung tak ada nilai kat dalam tu. Tak ada nilai sisi dalam tu. Yang ada hanyalah segitiga ABC. Dia ada bagi tahu situ 15 cm dengan 9 cm. So sebenarnya apa hubungan antara kedua-dua segitiga ni? Okey. Dia kata BCE dan ACD ialah garis lurus. Okey. Sekejap ni. Okay, dia kata BCE dan ACD ialah garis lurus. So, apa hubungan kepada kedua-dua segitiga ni? Sebenarnya dia adalah segitiga yang sama. Okey? Perhatikan dia adalah segitiga dia adalah garis lurus BCEF dan ACD ialah garis lurus. Jadi, kalau dia garis lurus, sudut dekat sini, okey, dia macam cermin dengan sudut yang sebelah sini. Sudutnya nilainya sama. Okey? Itu dah sama. Kemudian kita tengok sini 90 darjah. Sini pun 90 darjah. Okey? Kalau dua sudut dah sama, agak-agaknya sudut yang kat sini sama tak dengan sudut X yang kat dalam ni? Mestilah sama. Sudut dia mestilah sama. Jadi, X dekat segitiga CDE adalah sama dengan sudut yang dekat sini dalam segitiga ABC. Jadi, kita boleh tengok segitiga ABC lah untuk mencari tangent X. Okey? So, saya lukiskan di luar. Kat sini. Okay, ini segitiga A, B, C. Okay, dia bagi tahu sini 15 cm. Dan dia bagi tahu sini 9 cm. Okay, jadi sudut X yang sama dengan segitiga yang satu lagi tu berada di sini. Okay, jadi dia nak tangent X. Tangent X adalah TOA. Jadi opposite dia adalah 9 Opposite dia adalah 9. So, tangent X sama dengan 9 bahagi dengan A. A adalah dekat sini. Okey, jadi nilai A kita kena carilah. Okey, nilai A kita kena cari. Gunakan teorem Pythagoras. Okey, 15 kuasa 2 tolak 9 kuasa 2. Okey, so boleh guna kalkulator. Okey, 15 kuasa 2 tolak 9 kuasa 2. Okey, kalau kamu nak kira dalam kalkulator macam ni kena buat kurungan Kalau tak nanti dia akan kira yang 15 ni je yang punca kuasa. So tekan sama dengan, kita akan dapat jawapannya 12. Okey, jadi 12 lah. Dia punya adjacentnya 12. Okey. 9/12. Tapi itu adalah sudut X yang berada di dalam. Sedangkan soalannya adalah berada di luar sini. Iaitu pada sukuan yang kedua. So, untuk sukuan yang kedua, okey, kita tengok S, S, T, K. Jadi pada sukuan kedua hanya sin saja yang positif, tangent mesti kena negatif. Jadi jawapannya adalah negatif 9/12.
Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 22B. Dalam rajah 4, O ialah pusat bulatan. Tentukan nilai cos P. Okey. Bulatan ni kita ada dua tau. Satu bulatan unit, satu lagi bulatan yang biasalah, tak ada, bukan bulatan unit. Okey, jadi kamu bila nampak soalan macam ni, jangan terus anggap dia sebagai bulatan unit. Sebab bulatan unit, nilai dia mestilah kurang dari 1. Okey, dia mesti nilainya 0 point berapa-berapa, 0.3 contohnya, dengan negatif 0.4 macam tu. Dia mesti kena 0 point berapa-berapa-berapa. Okey, so kalau nilainya macam 3, negatif 4 ni, okey, dia bukan bulatan unit. Apa beza bulatan biasa dengan bulatan unit? Okey, untuk bulatan unit, hipotenus dia sentiasa 1. Okey, nilai hipotenus dia sentiasa 1. Tapi untuk bulatan yang ni bulatan biasa, ni bulatan biasa. Hipotenus dia bukan 1 lah. Hipotenusnya kita kena cari. Itu beza antara bulatan unit dengan bulatan-bulatan yang lain. Okey, so balik kepada kita punya soalan. Dia kata tentukan nilai cos P. Okey, cos P yang besar ni, daripada kosong ni dipusing sampai garisan ni. Okey, garisan ni koordinat dekat bulatan dia adalah 3, negatif 4. Okey, kita tahu ini adalah koordinat. Ini adalah koordinat X, ini adalah koordinat Y. Jadi, kita akan kira segitiga secara segitiga. Segitiganya adalah yang ni Garisan hipotenus, ni garisan hipotenus. Okey. So, dia macam ni lah. Okey. So, sudut P yang kita akan kira, kita akan pakai yang kat dalam ni. P yang kat dalam ni. Okey. So, saya keluarkan dia punya segitiga ni supaya kita lebih nampak. Okey, sini P ya. Okey, dia kata X. X 3, Y negatif 4. Yang mana satu 3, yang mana satu negatif 4. Okey, yang X mestilah berada pada paksi X ni. Okey, paksi X mendatar. Jadi, yang mendatar 3 kat sini lah. Okey, so 3 kat sini. Kemudian, Y negatif 4. Dekat mana Y negatif 4? Kita tengok paksi Y. Paksi Y dia menegak. Okey, paksi Y dia menegak. Jadi, negatif 4 ni mestilah pada garisan yang menegak juga. Jadi, negatif 4 di sini. Okey, negatif 4. 4 Negatif 4 ni adalah nilai koordinat sebab tu dia negatif, sebab dia berada di bawah. Tapi jarak, kita tak boleh pakai negatif. Jarak mesti kena nilai yang positif. Okey? So, negatif 4 dekat sini adalah koordinat. Tapi jarak dia adalah berapa? Jarak adalah positif 4 lah. Jangan tulis negatif 4 pula ya. Okey? Ingat jarak sentiasa positif. Okey, soalan dia kata cos P. Untuk formula cos adalah kah. Okey? So, cos P sama dengan kah A bahagi H. Okey, jadi adjacent dia adalah 3. Okey, adjacent dia 3. Cos P sama dengan 3 bahagi dengan H. H dia adalah hypotenuse lah. So, hypotenuse ni sebab dia bukan bulatan unit. Okey, jadi hypotenusnya bukan 1 lah. Kalau dia kata bulatan unit, mesti hypotenusnya 1. So, hypotenuse yang ni kita kena carilah guna teorem Pythagoras. Okey, sebab ni hypotenuse kita kena tambah. Okey, 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Okey, so kita kena kira guna kalkulator lah 4 kuasa 2 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. So, kamu akan dapat jawapannya 5 Okay, so hypotenuse dia adalah 5 kat sini. Okay, jadi jawapan untuk cos P ialah 3/5. Tapi yang kita kira ni adalah yang berada di dalam ni. Sedangkan kita punya sudut P adalah yang besar ni besar ni. Maksudnya dia berada pada sukuan yang keempat Dia nak pada sukuan keempat. So, kita kena tengok cos pada sukuan yang keempat, positif ke negatif? So, S, T, K. Jadi, pada sukuan keempat, cos positif. Jadi, betul lah dia positif. Tak perlu letak negatif. Okay?